Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sidang jemaah muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan menyambung ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang ke-94 dan ayat nombor 95. Kita teruskan dengan ayat baru. Maafkan saya, kita mula dengan ayat nombor 96 dan ayat nombor 97, yang mana kedua-dua ayat ini bagi nota bercetak boleh dirujuk pada muka surat 74. Muka surat 74, manakala ayat yang ke-97 berada pada muka surat 77. Siapa yang merujuk dalam bentuk PDF soft copy boleh lihat di slide nombor 155. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Atuni zubaral hadid hatta idza sawa baina الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا ayat berikutnya, فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. Allahumma'amin. Baik, ayat nombor 96. Ayat ini menunjukkan bahawa Dzulqarnain telah mula membina tembok seperti yang diminta oleh kaum yang telah melihat kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Dzulqarnain, beliau tidak bersendirian di dalam membina tembok ini, seperti yang kita telah pelajari pada pagi semalam, bahawa Dzulqarnain dia juga ingin kaum tersebut memberikan sumbangan, memberikan tenaga, tolong buat kerja secara berjamaah supaya hasilnya itu pun dapat dapat keluar hasil yang kerja secara berjamaah. Jadi Dzulqarnain meminta kepada kaum itu, bawalah kepadaku ketul-ketul besi. Al-hadid maknanya besi. Sehingga apabila besi, ketul-ketul besi itu sudah terkumpul separas tingginya dua gunung itu, separas tingginya yang menutup lapangan di antara dua gunung itu, dia pun perintahkan kepada kaum itu untuk membakarnya dengan berkata, tiuplah api itu. Cerita ni mudah je faham.
bahawa Zulkarnain, cara dia membina tembok tu, dia membinanya dengan menggunakan ketul besi. Tapi bukan ketul besi yang sedikit. Ketul besi itu pastikan dia setinggi 2 gunung. Maknanya dia memerlukan sumber besi yang sangat banyak. Apabila besi-besi itu dapat dikumpulkan oleh kaum itu, maka Zulkarnain minta besi itu dibakar. Ditiup dia dengan api. Macam mana dia tiup, macam mana dikumpulkan, kita telah sebutkan bahawa Allah telah memberikan kepada Zulkarnain ini dengan pelbagai apa yang Zulkarnain perlukan, Allah akan beri kepada dia. Ini menunjukkan bahawa tempat itu adalah tempat yang mempunyai sumber besi yang banyak. Ini di antara ayat yang para ulama sejarah mereka cuba cari dekat mana tembok ni. Jadi salah satu isyarat clue dia adalah mesti tempat itu mempunyai sumber besi yang banyak. Macam-macamlah para ulama dalam membuat kajian. Wallahu ta'ala alam, kita tak bincang tempatnya di mana. Apabila besi itu sudah dihidupkan, api sudah membakar besi-besi itu, maka Zulkarnain meminta kepada kaum itu untuk membawa kepada dia tembaga cair, supaya tembaga cair itu boleh dituangkan kepada besi yang telah mereka bakar, yang telah mereka kumpul setinggi 2 gunung. So daripada ayat ni apa yang kita dapat belajar? Pelajaran dia, tindakan dia, apabila kita membina segala sesuatu, maka gunakanlah segala sumber alam yang diperlukan dengan sebaik yang mungkin dan semaksimal yang mungkin. Ni dah cerita tentang bahagian pembinaan. Maknanya Zulkarnain ini seorang yang multitasking. Dia bukan seorang raja saja, dia bukan seorang yang pakar dalam bidang ketenteraan, tetapi dia juga mempunyai ilmu dalam pembinaan. Jadi kita perlukan pemerintah-pemerintah yang mempunyai kemahiran-kemahiran yang pelbagai. Seperti Zulkarnain. Kita juga perlukan generasi umat Islam yang seperti Zulkarnain, yang dia pandai dalam pelbagai bidang. Okey, kita teruskan kepada ayat nombor 97. Ayat 97 ni Allah menceritakan kepada kita bahawa macam mana hasil tembok yang berjaya dibina oleh Zulkarnain. Okay. Jadi kalau kita baca pada ayat nombor 97, Allah memberitahu kukuhnya, maksudnya kukuhnya tembok tu. Kalau Ya'juj dan Ma'juj itu mereka nak panjat, mereka tidak akan dapat memanjatnya. Allah kata, maka mereka tidak akan dapat memanjat tembok itu, dan mereka juga tidak dapat untuk menebuk tembok itu. Maknanya antara panjat dengan tebuk tembok yang dibuat dengan ketul-ketul besi, diletakkan tembaga cair, mana lebih susah tuan-tuan perempuan? Panjat ke ataupun dilubangkan tembok tu? Jawapannya mesti tebuk lebih susah. Okey, nak tahu tebuk tu lebih susah, tuan-tuan tengok ada perbezaan kalimah ista'u dengan kalimah istata'u. Ada beza kat mana? Ketika ayat yang kata mereka tak dapat untuk menebuk, dia ada huruf ta sebelum huruf ta. Tapi ketika Allah nak mengatakan tentang memanjat,
dia tidak ada huruf ta sebelum huruf ta. Maknanya antara dua situasi ni ada perbezaan huruf. Ada perbezaan huruf. Perhatikan betul-betul. Jumpa tak? Ista'u dengan ista'u. Perbezaan huruf menunjukkan perbezaan makna. Kalau kita tak amati dia, mungkin kita tak nampak kenapa dekat tebuk tu dia ada huruf ta. Ada satu huruf yang berbeza dengan panjat, menunjukkan bahawa kalau kalimah itu ada huruf yang lebih berbanding dengan huruf yang sebelumnya, kalimah yang sebelumnya menunjukkan bahawa huruf yang ada lebih tu maknanya lebih lagi daripada yang satu lagi. Jelas tak tuan-tuan? Okey. Apa yang dapat kita belajar daripada kisah Dzulqarnain pada ayat nombor 97? Maknanya Dzulqarnain ni dia telah berjaya membina tembok dengan sempurna dan memenuhi spesifikasi kaum itu. Tak faham tak maksudnya? Maknanya Dzulqarnain ni dia hasilkan kerja, dia siap dia buat tembok tu yang benar-benar tembok yang kukuh. Kita tak nak umat Islam diberikan tanggungjawab membina bangunan, tak lama bangunan tu runtuh. Pernah dengar stadium bina runtuh. Dibagi amanah buat jalan, tapi jalan yang sekejap je boleh guna, berlubang-lubang. Anda faham tak maksudnya? Dibagikan amanah untuk buat sesuatu, tapi banyak istilah projek sakit. Contoh. Ini Allah cerita. Jadi kita perlukan umat Islam karakter seperti Dzulqarnain. Apabila dia berikan amanah untuk buat sesuatu, dia akan buat dengan sebaik yang mungkin. Dan nampak tak hasil dia? Hasil dia Allah kata, kalau Ya'juj dan Ma'juj itu tebuk selama-lama, yang maknanya dia tidak akan dapat menebuknya. Maknanya Dzulqarnain telah menghasilkan suatu pekerjaan dengan sempurna. Jadi kita pun apabila baca kisah Dzulqarnain ini, kalau tuan-tuan seorang kontraktor, tentang seorang engineer, tentang seorang arkitek dan sebagainya, maka kita kena tiru macam Dzulqarnain. Dalam hadis Nabi SAW ada disebutkan, Nabi kata dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, sesungguhnya Allah ini dia sangat suka kalau kita ini melakukan satu kerja, kita buat dia dengan bersungguh-sungguh. Okay, jadi itu ayat nombor 97. Setelah tembok itu, maksudnya kalau kita baca pada ayat tadi, macam mana boleh tahu tembok itu tak boleh tembuk? Maknanya mungkin setelah siap projek tu, maka mungkin telah dibuat verify ke? Mungkin mereka testing, mereka buat uji kaji, cuba tebuk, boleh tak? Kalau baca pada ayat tadi Allah kata tak boleh tebuk lah. Maknanya mungkin mereka dah buat uji kaji, dah tengok, okey, setelah siap tembok tu lengkap, sempurna, maka Dzulqarnain dia mengucapkan pada ayat nombor 98, kita baca ayat dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala hadza rahmatun min rabbi. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا
Okey, Dzulkarnain. Dia kalau biasanya tuan-tuan selepas siap bangunan akan ada program apa? Mungkin ada program perasmian kan? Mungkin ada gunting. Mungkin dia nanti siap bangunan, mungkin ada kenduri doa selamat ke, mungkin ada orang yang datang merasmikan. Biasanya dia buat apa? Ada plak. Oh, dirasmikan oleh sekian-sekian tanda tangan. Allah tak ceritalah macam tu kisah Dzulkarnain. Cuma Dzulkarnain dia menanamkan kepada kita satu pegangan yang kita kena pegang. Apabila siap, Dzulkarnain bukan hanya menekankan bab nak tanda tangan siapa rasmi dan sebagainya. Dzulkarnain kata, tembok yang telah berjaya dibina setinggi 2 gunung ini, ia adalah rahmat daripada Tuhanku, kata Dzulkarnain. Maknanya Dzulkarnain dia tidak mendabik dada dia. Dia tak kata, tengok, hebat tak aku berjaya membina tembok yang tinggi. Tetapi Dzulkarnain dia telah mengatakan semua ini sebab rahmat daripada Tuhanku. Lepas tu Dzulkarnain kata apa? Dia kata, apabila sampai janji Tuhanku, maka tembok itu nanti akan menjadi hancur lebur. Maknanya Dzulkarnain bagi tahu bahawa tembok ini dia ada tempoh hayatnya. Sekarang kita tahu tadi ayat 97 kata dia takkan dapat dilubangi. Tapi sampai satu ketika apabila Allah telah janji tembok ini nanti akan roboh, maka dia akan roboh. Lepas tu Dzulkarnain dia menekankan kepada kita bahawa Allah ni, Tuhanku ini, kalau dia janji dia akan tepati. Jangan faham tak? Sepatutnya kita ni macam tu jugalah. Kalau kita belajar dekat tindakan selepas tadabbur ni, nombor 1, apabila kita berjaya buat segala sesuatu, maka kita tidak boleh mendabik dada kita. Tetapi kita perlu menyandarkan apa yang berjaya kita buat itu kepada rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ayat yang 98 tadi, Dzulkarnain dia telah menyandarkan sesuatu itu kepada kehendak Allah. Walaupun kita kata, okey, bangunan ni kalau ikut spek dia, kita tak boleh kata secara putus, dia boleh bertahan selama 100 tahun, contoh 200 tahun. Kita kata insya-Allah, bergantung kepada kehendak Allah. Kalau ikut cara buat, dia boleh lama lah. Jadi Dzulkarnain ni, kita tahu perbincangan para ulama bahawa Dzulkarnain ni kan Allah bagi dia kepadanya ilham. Maka dia tahu bahawa tembok yang dia bina ini sebenarnya ada tempoh hayat dia. Jadi Dzulkarnain dia menyandarkan kepada kehendak Allah. Allah Ta'ala boleh tahan tembok itu, dan Allah Ta'ala boleh robohkan tembok yang telah pun dibina. Tiba-tiba apabila kita baca satu hadis riwayat Bukhari Muslim, tiada 2 minit lagi. Hadis ni pada zaman Nabi SAW, Nabi bermimpi. Dalam mimpi Nabi ni wahyu, Nabi mimpi, Nabi terkejut. Nabi bangun dalam keadaan muka Nabi yang kaget, terkejut, mukanya merah. Lepas tu Nabi mengucapkan la ilaha illallah. Antara yang Nabi ucapkan, Nabi kata pada hari ini, maknanya malam tu Nabi mimpi, siang tu Nabi cerita, Nabi kata pada hari ini telah terbuka sedikit penyumbat Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Nabi buat seperti bulan tadi. Ayat yang kita baca 97 tadi kata, mereka takkan dapat menempuk dia. Rupanya
Mereka tak dapat tebuk tu bermula zaman Dzulqarnain, tetapi sampai pada zaman Nabi SAW, rupa-rupanya tembok itu sudah pun boleh dilubangi. Lubang tu sebesar ini. Nak tahu mereka buat kerja tu bila? Mereka lubang tu bila? Tu nanti kita akan kena baca nota tambahan nanti. Habis tajuk ni, nanti mungkin kita akan cerita. Tiap hari Ya'juj dan Ma'juj tu dia tebuk. Tiap hari ni. Sekarang ni pun mereka sedang tebuk. Mereka tebuk sampailah nanti dekat nak maghrib. Mereka kata, besok kita sambung. Apabila mereka kata, besok kita sambung, Allah Ta'ala telah kuatkan lagi tembok di lubang tu. Allah cantum balik semula. Dalam hadis, sehingga dia menjadi kuat. Tetapi Ya'juj Ma'juj ni kuat dia. Dia korek lagi. Cerita dia. Tapi cukuplah kita tinggalkan maklumat tu di situ. Apa jadi lagi? Kita tunggu untuk kita bincang nanti pada hadis yang akan datang. Tapi pada zaman Nabi, dia sudah boleh dilubangi. InsyaAllah kita sambung nanti pada perbincangan yang berikutnya. Jadi kita berhenti maklumat ni pada ayat nombor 98. Besok pagi kita cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj, insya-Allah. Kita tangguh dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.